Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya, maka alhamdulillah pada malam ni lagi sekali kita dihimpun dan dikumpulkan untuk sama-sama berada dan bertemu dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Kita diizinkan oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Walaupun masa yang semakin singkat, insya' pun semakin awal. Dan namun tak membataskan kita untuk tidak hadir dalam majlis ilmu. Tak apa tuan-tuan, masa insya' kita berhenti pun tak apa. Sebab kadang-kadang ada setengah tempat ni tuan-tuan, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sampai jemaah keling dengan AJK. Pasal apa? Pasal ustaz lambat berhenti. Kan? Ustaz lambat berhenti. Ustaz balik jemaah keling dengan AJK. Ustaz tak faham bahasa. Allah SOP. InsyaAllah kena berhenti. Kan? Kadang-kadang bukan pasal SOP. Saya ingat pun pasal balik awal. Saya nak syok balik awal kan. Syok balik. InsyaAllah boleh sembahyang dah tuan-tuan. Terus boleh sembahyang boleh balik. Sebelum ni tuan-tuan, tak sebabkan Covid ni, ustaz-ustaz mau lajak pukul 9, 9 suku, 9.30. Jadi sebab Covid ni dia ada kekuat lah kan untuk berhenti awal. Pasal apa? SOP. Jadi sallallahu ala sayyidina Muhammad, kalau saya secara peribadinya tuan-tuan, lagi seronok lah kalau berhenti awal. Kan? Cuma kadang-kadang macam tak gamak pun ada. Tuan-tuan pun dok rasa macam tak baloi. Dia panggil ustaz main kuliah, baru mukaddimah tak berhenti. Kan? Mungkin boleh jadi macam tu. Dan boleh jadi ada hak dia memang syadid sungguh. Masuk je insya' mau wallahu ta'ala a'lam. Hak tu pun ada juga. Kan? Jadi sallallahu ala sayyidina Muhammad, sini saya tak tahulah, tapi ada tempat yang macam tu. Walaupun tak kena kat saya, kena kat sahabat-sahabat. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya meneruskan kuliah ni, saya nak sampaikan hajat daripada kawan saya lah, Ustaz Syarkawi Ishaq. Dia kirim salam kat tuan-tuan puan-puan sekalian. Assalamualaikum. Dia kirim salam nah. Jadi alhamdulillah, saya dah sampaikan dah amanah dah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah sekalian. Kita duduk dalam bulan Maulid ni. Duduk dalam bulan Maulid, hari sallallahu ala sayyidina Muhammad, hari Rabu malam tu rasanya kita dah masuk dah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dalam kalender Masihi ni hari Khamis lah. Hari Khamis 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu insan yang agung, satu insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mana ada orang yang mati dah 1400 tahun lebih dulu ni orang dah sebut-sebut lagi nama dia. Nah, ni bukan kata ingat je, siap sebut lagi nama dia. Sebut lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebut je ustaz, bahkan Allah janji, barang siapa yang selawat atas Nabi, Nabi kata apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi
'ashran. Barang siapa selawat ke atasku sekali, kata Nabi, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Punya hebat insan ni. Bahkan selepas daripada mati pun, sallallahu ala sayyidina Muhammad, lepas kita mati, Nabi wafat dah, lepas kita mati, di alam sallallahu ala Muhammad, alam akhirat, di mahsyar nanti ni, hari kiamat nanti ni, pun rindu lagi, pun ingin lagi, teringin lagi nak bertemu dengan insan mulia ni. Sangat berhajat untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat manusia ni, hebat insan ni, yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena dengan tu tuan-tuan, malam ni sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya nak masuk kuliah kita malam ni, saya nak ajak tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit dengan masa yang agak terhad ni. Boleh tak tuan-tuan? InsyaAllah selawat ni mudah aja tuan-tuan. Sama-sama dengan saya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Baik, kita dah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak dapat banyak, tapi setidak-tidaknya ada juga selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Saya insya-Allah lah bulan depan akan mula bulanan ikut kat sini. Cuma tak tahu lagi lah tuan-tuan nak pakai kitab apa tu, tak tahu lagi. InsyaAllah nanti kita bincang tengok macam mana. Cuma malam ni sallallahu ala sayyidina Muhammad, saya nak sambung hak bulan lepas tak habis lagi. Hak bulan lepas tak habis lagi. Kita kalau tak silap lah, kalau silap minta maaf banyak-banyak lah. Kalau tak silap bulan lepas kita ada ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kan kita nak ikut contoh Sayyidina Abu Bakar. Nak ingat tak tuan-tuan, bulan lepas habis kurang tu kot ada 4 semua, kita ambil 2. InsyaAllah kau malam ni dan berhabis 2 ke tak ada juga tuan-tuan, tak tahulah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sebab kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita baca tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kepada para sahabat. Bukan tanya kat Sayyidina Abu Bakar je tak, tapi tanya kepada para sahabat. Pertama soalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kita bincang bulan lepas, Nabi tanya, man asbaha minkum al-yawma sha'iman, kata Nabi. Nabi tanya sahabat-sahabat, siapa yang pagi ni pagi ni, kata Nabi, siapa di antara kalian, siapa di antara kamu yang dia berpuasa, yakni puasa sunat. Puasa sunat. Kalau kita ni sinonim puasa sunat ni Isnin, Khamis. Itu yang kerap buat. Ada yang buat dua-dua, Isnin buat, Khamis buat. Ada hak buat salah satu je, dia buat Isnin, Khamis tak buat. Ada hak buat Khamis, Isnin tak buat. Ada juga hak jenis tak buat dua-dua. Dua-dua tak buat tuan-tuan. Senang dah kata. Kan? Maknanya tak puasa sunat. Kan pasal sunat lah. Sunat ni tak ramai orang boleh buat. Pasal dia tak wajib. Hak wajib bulan Ramadan tu ramai orang buat. Pasal tak boleh nak lawan, tak boleh nak bangkang. Allah suruh maka wajib kena buat. Hak jenis ketegang aja dia tak mau buat tuan-tuan. Hak jenis
Kita kata orang yang derhaka kepada Allah aja yang tak buat puasa Ramadan tu, ataupun orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang uzur, orang tua yang uzur dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan muslimin muslimat sekalian, itu yang pertama. Saya flashback balik lah sikit. Ku ada hak baru main malam ni, dia kata hadis apa nak sambung ni, saya flashback sikit insya-Allah. Jadi Nabi kata siapa hari ni yang puasa sunat? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, qala ana, saya ya Rasulullah, saya puasa. Kita dah bincang dah bulan lepas, bukan Sayyidina Abu Bakar nak abang kata dia ni soleh dah, bukan nak abang kata dia ni nak menunjuk-nunjuk amalan dia dah. Tuan-tuan, ni sahabat ni, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kanan Nabi. Kan jangan dok sangka buruk kat sahabat ni. Kan? Pertama. Dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, faman tabi'a minkum al-yawma janazatan. Siapa hari ni kata Nabi dia telah menghantar jenazah, dia telah mengikuti jenazah, kata Nabi. Ni dalam ramai-ramai sahabat haduk ada ni, Nabi tanya siapa hari ni yang dia dah pergi hantar jenazah. Kan? Hantar jenazah, ikut jenazah, bukan ziarah saja dah. Nah, hantar jenazah. Pasal apa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqu muslimi 'alal muslim sittun, kata Nabi. Hak Muslim terhadap Muslim yang lain ada 6, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa dia? Wa idza mata fattabi'hu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa idza mata, dan apabila dia mati, kan, kita dengar kematian dia, fattabi'hu, kata Nabi, maka ikutilah menghantar jenazahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni saya rasa bulan lepas kita dah bincang, cuma mungkin tak habis, sikit lagi kot. Kan? Bab menghantar jenazah ni kita bincang dah bulan lepas apa dia. Maka bila Nabi tanya soalan ni kepada para sahabat, juga insan yang sama jawab. Qala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Sebelum dia mai kat Nabi tu, dia dah pergi hantar jenazah dah, tuan-tuan. Punya awal. Nah, ini contoh pemimpin hak kena ikut ni. Kan? Contoh pemimpin hak kena ikut. Dia buat dulu. Kan? Dia buat dulu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan dia suruh tak, dia buat. Nah, barulah orang yang di bawah ni dia segani. Ini contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dan pergi hantar jenazah dulu. Dia kata, nah, saya ya Rasulullah, saya dah pergi hantar dah jenazah ke tanah perkuburan. Jadi dalam bab hantar jenazah ni, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Nah, kita bincang dah bulan lepas kalau tak silap tentang ramainya orang hak mai solat jenazah ni. Nabi sebut 100 orang, Nabi sebut 40 orang, Nabi sebut kalau tak ramai buat 3 saf. Ingat tak gini, tuan-tuan? Tu nampak macam dengan duk blur lagi. Kosong. Betul ke Ustaz Abang dah ni? Tapi saya rasa macam tu lah, lebih kurang sahabat dah. Kan? Paling kurang tak ramai, Ustaz tak ramai. Nabi kata buat 3 saf. Minimum 1 saf 3 orang. Minimum 1 saf 3 orang. Koklah ramai 9 orang tak ramai kan? Tak ramai 9 orang. Kita pun sallallahu ala sayyidina Muhammad buat 1 saf saja. Nak beramal dengan hadis tadi ni, buat 3 saf, jangan buat 1 saf. 1 saf 3 orang, 3 orang, 3 orang. Maka akan dapat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tersebut, iaitulah kata Nabi apa dia? Illa aujaba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan, yakni mewajibkan apa? Syurga ataupun keampunan untuknya. Nah, hak mai buat 3 saf tu di kalangan orang muslim, hak mai solat jenazah dia tu, mai doa untuk dia. Doa minta apa? Pertama, minta ampun untuk dia. 2, minta apa? Minta Allah bagi ketetapan iman kepada dia. Bila mana malaikat munkar nakir mai tanya dalam kubur sat lagi ni. Nah, kita hadut atas balik, malaikat mai dudukkan dia. Kata Nabi, dudukkan dia. 2 malaikat ni mai dudukkan dia dan tanya dia soalan berkaitan akidah. Nah, apa dia? Mar rabbuka, akidah dah, akidah. Hak dalam kubur tu.
Nah, soalan ni Munkar Nakir mai tanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi suruh minta ampun untuk dia. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi. Minta ampun untuk saudara kamu, kata Nabi. Wasallallahu tasbita, dan minta keteguhan iman untuk dia. Minta ampun, minta keteguhan iman untuk dia. Fa innahu al-an yus'al, kata Nabi, sebab sekarang dia akan ditanya, disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lepas ke bumi, Nabi tak balik. Nabi kata kat sahabat, istaghfiru li akhikum, minta ampun untuk saudara kamu ni. Tuan-tuan, kita cabut balik. Nak kita cabut balik, tuan-tuan. Dia punya pasal ialah ustaz, masa hidup tak mau buat amal, tu dia. Kita ni nak buat kemah, tak kena lagi turn kita. Kan? Kena turn kita baru dia ketahuan. Sama kita dok pergi tengok hari ni, dok pergi tengok orang meninggal, dok pergi tengok orang solat jenazah. Ramai orang, kita seronok. Pernah dah kita ambil ibrah, pengajaran. Ramai orang waktu si Fulan bin si Fulan ni mati, pernah dah fikir aku nanti kalau aku mati agak-agak ramai macam ni dah orang main solat jenazah aku. Pernah dah kita fikir? Di sebalik kita dah seronok, sedih pun ada, seronok pasal apa? Ramainya orang. Sedih pasal apa? Pasal hilang dah orang yang kita sayang. Hilang dah permata contohnya, tuan-tuan. Hilang dah ulama, sedih kita ni. Tapi pernah dah kita fikir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, waktu kita mati, waktu tu akan sampai, tuan-tuan. Waktu tu akan sampai. Dan adakah waktu tu nanti Allah gerakkan hati manusia lain ni untuk mai ramai-ramai solatkan jenazah kita 100 orang lebih, tuan-tuan. Hadis kita baca itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nama solat jenazah ni lah, kalau orang tanya solat apa paling mudah, itulah jawapan dia, solat jenazah. Kan? Solat jenazah duduk tepi tu kat luar boleh semayang. No, duduk atas tar belakang tu boleh semayang, pasal tak payah sujud. Dia 4 kali takbir dia, tuan-tuan, tapi jangan tunggu RM4. 4 kali takbir orang tak bagi, tak keluar. Alhamdulillah, orang masjid menggelisah tu macam apa kita cari pun. Kita dah cari RM4 tak dapat lagi. Kan? Tak sah dah buat perangai macam tu. Lah tak tahu lah kok dia upgrade jadi RM5 dah, tak tahu lah pula. Kan? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, kita kena ambil ibrah tu lah. Bila mana mati tengok anak dia yang dah buat talqin dekat dia atas kubur, tuan-tuan, kita pun ada anak. Kita pun ada anak lelaki contohnya. Mai duk fikir dalam fikiran kita ni, apa dia, tuan-tuan? Aku ni pun ada anak. Adakah anak aku nanti dia boleh duk baca talqin kat aku macam ni? Adakah anak aku nanti boleh solat jenazah aku ni? Waktu aku mati dia solat jenazah aku, solat paling mudah tadi ni. Adakah dia boleh? Dia tak erti doa, ustaz. Boleh doa bahasa Melayu apa? Doa daripada anak ni, tuan-tuan, dia mampu menyentuh hati jemaah lain hak duduk belakang. Doa tu imam ni walaupun bahasa Arab, walaupun panjang, kadang-kadang tak sampailah hati kita. Tapi anak dia pergi jadi imam solat jenazah, anak dia pun sedih, tuan-tuan. Kita duduk belakang ni pun tersentuh. Hak duduk belakang ni pun Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia boleh meleleh air mata. Duk tengok anak orang tu bawa turun jenazah mak dia, ayah dah dalam liang lahat, tuan-tuan. Takkan kita tak teringin anak kita bawa turun kita nanti. Anak kita yang bagi kita baringkan, mengiringkan kita nanti ni, yang duk kepai ketui tanah boh tepi kita sallallahu alaihi Muhammad sambil duk baca minha khalaqnakum. Kan duk baca ayat tu kat kita sallallahu alaihi Muhammad ni, daripada tanah kami jadikan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami balikkan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada sinilah, tanah ni lah kami bangkitkan kamu buat kali yang kedua. Kiamat nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu dalam bab ikut jenazah ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajar kita. Dan dia ada tahap-tahap dia. Sunat ikut jenazah ni.
hingga jenazah disolat dan dikebumikan. Dia ada 3 peringkat tuan-tuan. Kalau kita ni boleh jadi 4 peringkat, tapi dalam ni dia kata 3 peringkat. Pertama apa dia? Mengikutinya, menunggunya sehingga saat ia disembahyangkan. Kita pergi ziarah dia, kita tunggu sampai dia disolatkan, sampai dia disembahyangkan jenazahnya. Kemudian kita pun balik. Ni hak pertama. Tu saya kata kita boleh jadi 4. Dalam ni 3. Kita 4 hak mana? Nu hak pergi ziarah, tak ada ke bumi, kita balik. Hak tu. Kan? Hak ni ramai. Boleh jadi dia ada hal, boleh jadi dia ada kerja, tapi dia pergi ziarah jugalah. Cuma dia tak tunggu disolatkan. Hak kita abang tadi apa dia? Tunggu sehingga disolatkan. Selesai solat kita balik tuan-tuan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Maka berkata Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, jika kamu menyembahyangkannya, kamu solatkannya, yakni solatkan ke atas jenazah tadi ni, maka sesungguhnya kamu telah tunaikan yang tertanggung ke atas kamu. Kan? Walaupun fardu kifayah. Kita sebut fardu kifayah ke tuan-tuan bagi ke orang Melaka. Kan? Itu kata orang buat aku tak payah. Sebab fardu kifayah. Kita pun mau duk ambil peluang ni tuan-tuan. Kalau waktu kita mati pun orang duk fikir macam tu nanti. Naya. Tak apa orang lain ada. Orang pun fikir sama macam kita duk fikir dulu ni. Tak apa bagi orang lain buat, orang lain pun ada. Tuan-tuan, pasal itu ambil peluang ni. Kita tak ada apa-apa hal, kita mainlah solat jenazah. 2. Mengikuti jenazah. Yang kedua, tahap yang kedua, mengikuti jenazah hingga ke kubur tadi sampai solat. Hak ni lepas solat ikut jenazah ni ke kubur hingga saat dikebumikan jenazah tadi. Sampai orang kebumikan dia. Tadi first, hak awal tadi sebab lepas mayang dia pun berderu keluar. Dia tak ikut. Hak kedua ni lepas mayang terus dia ikut pergi tanah perkuburan sampai orang selesai kebumikan jenazah sepulan tadi tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli alaiha. Kata Nabi, sesiapa yang mengikuti jenazah hingga disolatkan, kata Nabi, solatkan ke atasnya, alaiha, ikut jenazah sampai disolatkan, kata Nabi, falahu qiratun, kata Nabi. Kan? Sampai disolatkan, dia pun balik. Nabi kata apa dia? Maka baginya 1 qirat. 1 qirat dia dapat. Hak tamah tadi. Kemudian kata Nabi lagi, wa man syahidaha hatta tudfana. Barang siapa, kata Nabi, menghadiri hingga dikebumikannya solat jenazah, kemudian ikut pergi kubur sampai dikebumikan, kata Nabi, falahu qiratani, kata Nabi, maka baginya 2 qirat. Dua qirat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal qiratani, apa dia 2 qirat tu ya Rasulullah? Qirat tu apa dia? Qirat. Apa dia qirat tu ya Rasulullah? 2 qirat ni apa dia? Kata Nabi, mislul jabalainil azimaini, kata Nabi, seumpama 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Dan dalam riwayat lain Nabi kata apa dia? Mislul Uhudin, kata Nabi. 1 qirat macam bukit Uhud tu. 1 bukit Uhud. 2 qirat, 2 bukit Uhud tu tuan-tuan. Bukan Nabi nak kata dapat bukit Uhud tu dah. Nabi buat 1 kiasan. Pahala yang Allah bagi orang hak pi solat jenazah saja, kemudian dia balik 1 qirat, dia dapat pahala 1 bukit Uhud tu, kata Nabi. Banyak tak? Banyak, walaupun fardu kifayah. Hak pi solat jenazah ikut pi pula sampai kubur, sampai dikebumikan, kata Nabi, maka dia dapat apa? 2 qirat, 2 pahala bukit Uhud tu, kata Nabi. Masya Allah.
kita dah lah pahala tak banyak. Tiba-tiba amalan hak macam ni boleh dapat pahala yang banyak, tuan-tuan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari wa Muslim. Ni amalan hak macam ni, hak ni hak kita duk cari ni. No, hak buat tak terang mana tapi pahala dia banyak. Solat jenazah 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. 4 rakaat ngelihatlah juga kan. 4 kali takbir ya. Baca pula ada hak boleh baca pendek pun kira okey dah. Selawat Nabi hak pendek pun okey dah. Walaupun ada selawat yang terbaik. Kan? Selawat Ibrahimiyah panjang sampai macam kita dah baca dalam tahiyat akhir tu. Tapi kalau selawat pendek je ustaz boleh dah? Boleh dah. Tuan-tuan, nak abang punya mudah tu. Kan? Pasal itu kalau buat kerusi jenazah untuk budak-budak muda ni, bagi hak basic tak apa dah. Bagi hak basic tu tak apa dah. Doa hak pendek. Baru depa tak rasa payah benda ni. Kan? Lepas tu upgrade lah sikit demi sikit insya-Allah. Tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Nah, betapa besarnya pahala yang Allah kurniakan bagi orang yang solat jenazah. Bagi orang yang ikut sampai dikebumikan. 3, tuan-tuan. Yang ketiga, mengiringi jenazah ni bagaimana? Menunggu sehingga selepas dikebumikan untuk memohon ampun kepada Allah untuknya. Lepas ke bumi dia tak balik lagi. Sebab tadi kita baca Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Minta ampun untuk saudara kamu yang mati ni. Maka dia pun lepas selesai dikebumikan semua dah, tuan-tuan, dia tak balik lagi. Kan? Dia tak balik lagi. Kan? Pasal itu kita dalam mazhab Syafi'i, kita ada talqin. Ada talqin. Tu imam siap buat talqin tak kubur tu. Talqin ni kalau boleh tu imam selit semua untuk orang hadut ada. Amai tu. Selit sekali dalam tu. Bahasa Melayu buah syarat akan faham. Bahasa Melayu selit semua bagi peringatan hadut amai ni, mau ingat juga. Sampai satu masa kita juga akan masuk dalam ni. Mahabat macam tu, tuan-tuan. Kan? Mau peringat sama hadut mai tu. Kita dua peringat dalam khutbah dia lena. Kan? Tak kubur pun lena, tanam terus. Tanam terus mau duk lena juga tak kubur. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunggu lagi lepas dikebumikan, tunggu lagi. Tunggu apa? Kata Nabi, dia tunggu ni untuk dia minta ampun. Minta ampun untuk si mati tadi ni. Siapa suruh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun untuk dia. Kan tadi saya habaqlah dia awal tadi. 2, minta Allah tetapkan pendirian, tetapkan iman dia. 3, minta kepada Allah, ya Allah, rahmatilah jenazah ni, ya Allah. Dirahmatilah si fulan ni, ya Allah. Allah rahmat dia. Allah kurniakan kasih sayang kepada si mati ni, tuan-tuan. Doalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi hari ni kita doa untuk orang, lepas kita mati Allah gerakkan hati orang lain pula untuk doa untuk kepada kita nanti insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah. Yang dilarang dalam Islam ni apa dia? Ketika mana berlakunya kematian, kita ni meratapi kematian. Jenis duk buat macam perangai orang Yahudi, tuan-tuan. Mau duk tampak pipi ni, koyak tengkok baju ni. Hak tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata perbuatan tu akan menyebabkan apa dia? Si mati tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk buat ni nak bang kita sayang. Ke apa nak bang kita sayang? Kan tu tunjuk kita punya kelaku kita. Nak bang kata Allah tak boleh terima dia ni mati. Sayang kat si mati, jangan buat perangai ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis boleh. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar nangis, tuan-tuan. Menangis boleh. Hak tak boleh ni meratap, duk riau tak mau. Hak tu dilarang dalam Islam. Hak tu dilarang dalam Islam. Sayang ustaz, sayang jangan buat, sebab Nabi abang dah, jangan. Menangis dibenarkan. Tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka
Kita tengok sikit lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan apa? Dengan yang mati tadilah. Nah, berkaitan dengan yang mati. Ada yang salli ala Sayyidina Muhammad, bila mati je tuan-tuan, dia bawa api. Hak ni pun Nabi SAW larang perbuatan duk bawa api ni. Nabi larang. Kecuali dibenarkan dalam dua keadaan. Nah, dibenarkan dalam dua keadaan. Bawa api ataupun kemian ni, duk nyalakan kemian. Namun sementara duk bawa jenazah dia, kita duk nyalakan kemian. Kemian ni boleh dinyalakan sekiranya untuk menghilangkan bau yang ada. Jenazah tu bau tuan-tuan, tak mau jadi fitnah pada jenazah ni. Orang kata, apa dia ni mati bau busuk sangat teruk badan ni masa hidup ni duk buat apa ni tuan-tuan, jadi fitnah. Maka boleh kita pada ketika tu mau duk pasang kemian nak bagi hilang bau busuk dah. Nah, keduanya lampu. Kalau dulu saya 80-an tuan-tuan, hanya pelita gasolina. Hanya ni pelita macam Piramli tu tak ada tuan-tuan. Hanya ni cucu api kan. Masuk lautan tu tak ada taman tuan-tuan kot tu. Nah, saya kira lampu gasolina tu lah. Kan? Tu kira hak tu. Ni sallallahu Muhammad ni bawa api ni. Kan? Bawa api. Bawa api pun ada waktu ketikanya diharuskan, iaitu bila mana ni tak nampak nak buat kerja kelam. Nabi kata tak boleh bawa api. Tu dia tuan-tuan, dia buat kerja dalam kelam. Nah, pasal kelam tak nampak, maka boleh tuan-tuan nyalakan api. Untuk kita nak gali lubang, untuk kita nak kebumikan dia, untuk kita nak berdoa sekali lagi kat dia tuan-tuan. Ni nak suluh jalan, nak bawa jenazah ni, nak usung jenazah tuan-tuan, tak berani nak nyala api pasal Nabi tak bagi. Dak, hak ni dibenarkan dalam Islam, diharuskan dalam Islam. Sebab apa? Ni jalan tak nampak ustaz hak tu boleh tak dihukumkan sebagai makruh. Tak dihukumkan sebagai makruh. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang ketiga. Soalan yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Nabi tanya sahabat-sahabat yang duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang menjamu makan orang miskin hari ini? Kita mau duk tanya soalan ni tuan-tuan, kecut perut Jumpa-jumpa mau duk tanya soalan ni kat kita, semua tak lain pakat senyap belaka. Ya, semua pakat senyap belaka. Siapa yang pergi hantar lah jenazah tuan-tuan? Tak jenazah apa, anak sekolah pun bini hantar. Kan? Contoh, anak sekolah pun bini hantar. Kan? Kita lena. Contoh. Tiba-tiba Tok Imam mau tanya siapa pergi hantar lah jenazah tuan-tuan? Pakai senyap belaka. Siapa hari ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dah jamu makan dah orang-orang miskin? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ni sedekah ni, sedekah. Sedekah. Kan? Sedekah ni ada dua. Satu, salli ala Sayyidina Muhammad, sedekah yang fardu. Yang fardu maknanya wajib. Apa dia? Zakat. Zakat tu sedekah yang fardu. Sedekah yang wajib kena buat. Jangan duk buat perangai macam siapa? Kan? Macam orang kanan Fir'aun. Qarun. Jangan duk buat perangai macam Qarun. Fir'aun ni dia ada dua orang kuat dah. Satu Haman, satu Qarun. Haman, bukan Haman. Dalam Quran pun Allah sebut Haman. Kira penasihat dia lah Haman ni. Kan? Satu lagi Qarun. Kita tengok Qarun ni. Kalau jumpalah tuan-tuan gali lubang kau belakang dalam, saya tak pernah masuk tuan ni kan, dok makan masjid ni contohlah dalam gali lubang, tiba-tiba jumpa harta dalam tanah tu, tak ada siapa punya. Orang tanya siapa punya ni? Harta karun tu. Kaya tak dah? Kaya. Sampai ke masjid tuan-tuan pun ada harta karun tu. Padahal dia hidup zaman Nabi
Musa. Dia hidup zaman Nabi Musa tu. Firaun ni terkenal di mana? Biasanya orang pergi di mana orang tengok dia punya tu? Mesir. No. Sana. Firaun ni dia punya kita kata manusia yang kira tak ada tandingan lah dari segi, sehingga kan dia mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, sehingga dia suruh Haman kerahkan rakyat dia. Rakyat dia kerahkan puluhan ribu rakyat dia untuk buat tangga. Sebab apa? Dia kata aku nak naik tengok Tuhan Musa tu. Nak naik tengok Tuhan Musa, nak bunuh Tuhan Musa tu Firaun. Tuan-tuan, akhirnya tenggelam dalam laut. Qarun ni sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, tuan-tuan balik buka surah Al-Qasas. Allah cerita dalam tu Qarun. Hai ustaz, Allah cerita juga ke pasal Qarun ni? Ya, Allah cerita. Pasal Allah nak kita ambil ibrah, pengajaran. Jangan jadi macam Qarun. Dajjal Allah tak sebut ad-Dajjal khusus dalam Quran dah. Cuma ada ayat-ayat yang Allah memang nak cerita pasal Dajjal, tapi Allah tak sebut Dajjal. Nabi bawa satu hadis, Nabi ayat ni, Nabi sebut apa yang Allah nak abang mai kat kita ni. Contohnya Dajjal, contohnya. Tapi tak ada kalimah Dajjal tu, tak ada. Tapi tak bermakna Dajjal ni tak mai. Dajjal ni tak wujud. Dajjal ni antara makhluk yang Allah panjangkan umur dia, tangguhkan kematian dia. Macam Nabi Isa, sampai satu masa Nabi Isa akan turun mai ke dunia. Sebab apa? Sebab nak bunuh Dajjal. Turun mai ke dunia. Tuan-tuan, Dajjal tu Dajjal. Pasal apa ustaz? Allah tak sebut khusus nama Dajjal ni dalam Quran. Di antara kata ulama, Dajjal ni tak ada satu manfaat pun yang boleh ambil daripada dia. Tak ada satu pengajaran pun yang boleh ambil daripada Dajjal ni. Sebab itu Allah tak sebut nama dia khusus dalam Quran. Allah nak menghinakan Dajjal ni, tuan-tuan sekalian. Ini kata ulama lah, bukan kata saya sampaikan saja. Tapi janganlah kita kata Dajjal ni tak ada. Tak boleh ya, sebab Nabi sebutlah hadis sahih. Nabi cerita perihal Dajjal ni sehingga kata Nabi, aku bimbang kamu tak mampu untuk mengingatinya. Sebab banyak sangat Nabi dia sebut pasal Dajjal ni. Nabi dia cerita perihal dia, sifat dia, orang panggil apa ni, fizikal dia. Sampai Nabi kata aku bimbang kamu tak mampu untuk mengingatinya. Punya banyak Nabi doa abang cerita pasal Dajjal, pasal Nabi takut sangat Dajjal ni. Fitnah yang mai, fitnah akhir zaman yang boleh merosakkan iman orang Islam pada ketika tu. Tuan-tuan, tiba-tiba mai tang kita kata Dajjal tak ada. Kita kata Dajjal tak ada. Rosak. Sebab tak pegang hadis sahih Nabi sebut tadi ni. Seolah-olah kita tolak hadis tu. Kita lagi alim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah hak sunat kita duk infak tulah. Infak, wakaf, wakaf ni sallallahu ala sayyidina Muhammad sangat-sangatlah penting untuk kita. Idza mata ibnu Adam, kata Nabi, apabila matinya anak Adam, kata Nabi, in qata'a amaluhu illa min salas, terputus segala-galanya, kata Nabi, kecuali 3, kata Nabi. Pertama apa dia? Sedekah jariah, iaitulah wakaf. Ni setiap tiang ni tak ada apa duit tuan-tuan ni. Ni hak tuan-tuan wakaf ni atau apa ni tuan nenek tuan-tuan dulu ni, tanah ni pun orang wakaf apa ni? Tanah buat masjid ni, ni tanah ni pun hak tuan nenek tuan-tuan dulu ni wakaf tapak ni. Tuan-tuan, untunglah orang yang wakaf ni. Sebab walaupun dia mati, pahala dia mengalir, pahala dia hidup untuk dia. Nak mengalir maknanya hidup berterusan untuk dia walaupun dia dah mati dah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu antaranya yang berjalan lepas kita mati.
Kita tak berjalan dah pasal kita mati, tapi benda ni berjalan. Antara dia apa dia? Sedekah jariah, wakaf. Tuan-tuan, bagi makan, sedekah ni, sedekah. Bagi makan orang miskin, bagi makan orang yang susah. Bagi makan orang yang susah. Nabi SAW kata pada satu hadis daripada Rasulullah ala Sayyidina Muhammad Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, katanya Nabi SAW bersabda, man at'ama mu'minan hatta yushbi'ahu min syab'in. Kata Nabi, man at'ama mu'minan, kata Nabi, barang siapa yang memberi makan kepada satu orang mukmin kan, kita nak sedekah ni tuan-tuan, aula dia kalaulah ada di kalangan kerabat kita. Kerabat ni bukan kerabat, masa Melayu panggil kerabat kan, kerabat diraja. Orang Koksik kata kerabat tu jenis kerabat pokok. Apa dia? Ragah, tahu ragah? Panjat tau. Kerabat tu kerabat lain. Hak ni kerabat kan, ahli keluarga kan, adik-beradik kita. Kalaulah ada di kalangan dia beradik kita hak susah, utamakan dulu hak adik-beradik kita yang susah tu. Pasal dia ada hak saudara di situ, hak adik-beradik tu ada, hak pertalian tu ada. Kan? Adik-beradik saya semua kaya ustaz. Baru pi hak dengan sesama Islam tu. Ataupun hak jiran sallallahu alaihi wasallam Muhammad hak duduk dekat ni. 40 buah rumah dengan kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, untung kalau duduk dalam taman ni, dalam kampung ni semua kaya. Selamat tuan-tuan. Tak payah jawab di akhirat nanti tak ada orang yang tak makan. Pasal apa? Orang belah macam bubuk ni semua kaya ustaz. Siapa nama macam bubuk? Mau tanya juga nanti. Kan macam tu kira buah macang lah. Tak tahu tak? Buah macang. Tak tahu. Baru sebut ni baru duk teringat. Apa siapa nama macam bubuk ni? Kan? Kalau orang Qabilah macam bubuk ni semua kaya, tuan-tuan, insya-Allah nanti terlepas dah tuan-tuan berkaitan dengan jiran hak susah. Jiran hak tak ada makan, jiran yang anak dia tak ada susu nak minum ni tuan-tuan, duk buah ayam aja, buat susu satu sudu buah ayam bagi penuh tuan-tuan. Tuan-tuan terlepas pasal apa? Semua kaya. Tapi kalaulah ada jiran tuan-tuan hak tak ada makan, jiran tuan-tuan hak anak dia nak minum susu pun tak ada, duk teriak tengah malam rupanya tuan-tuan, bukan pasal duk kena sampuk ke apa tuan-tuan, pasal lapar. Anak ni lapar, dia teriak pasal lapar. Kalau dia teriak pasal kena sampuk, tuan cari tu imam insya-Allah. Kan? Tu imam dia imam. Dia tahulah nak buat macam mana kan. Habis sangat tu imam tak ada, panggil Tok Bilal. Tok Bilal lagi power, dia pergi azan lari setan. Kan? Kan nak tu Nabi sebut dah, bila azan ni setan lari sampai terkencing-kencing. Punya takut ni. Tuan-tuan. Tak, bukan pasal kena sampuk ustaz, tapi pasal lapar, anak dia lapar. Tuan-tuan, kita duk pulun pergi umrah setahun sampai 5-6 kali pasal nak abang kita kaya, kita mampu. Tapi dalam kampung kita, dalam kalangan jiran kita, ada hak lapar tuan-tuan, ada hak tak cukup makan. Tuan-tuan, kita berdosa dengan jiran kita, kita tak lepas dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Islam pula tu. Seakidah dengan kita. Allah ustaz dia masjid tak mai. Kita hak mai masjid, tunjuk contoh hak elok. Mana tahu dengan asbab kita orang masjid pergi bantu dia tuan-tuan, Allah lembutkan hati dia, terharu dia tuan-tuan. Walaupun aku tak pernah pergi masjid, tiba-tiba Allah hantar orang masjid mai bantu aku hari ni tuan-tuan. Mana tahu dengan asbab kita pergi ziarah dia, bantu dia tu tuan-tuan, lepas daripada tu Allah gerakkan hati dia untuk mai ke masjid. Padahal sebelum ni tabligh pergi dah pun, tapi waktu tu Allah tak gerak hati dia. Hidayah Allah nak bagi ni tuan-tuan, kadang-kadang melalui kalam orang yang biasa-biasa aja. Ya? Tapi Allah nak buka pintu hati dia pada ketika tu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian.
Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin, kata Nabi, hatta yushbi'ahu min syab'in, sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan. Bagi dia makan sampai dia hilang rasa lapar tu, tuan-tuan. Kan, pasal itu kita nilai Islam pun, Nabi duk ajak kita dah. Masak ni kalau tak boleh nak lebih isi, lebihkan kuah. Tak boleh nak lebihkan isi, lebihkan kuah, sebab nak suruh bagi juga kat jiran ni. Tapi kita budaya ni Ramadan je kita buat. Tu pun main dengan zaman kita ni. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, dia tak berapa nak ada dah anu era 90-an, 80-an, tak apa nak ada dah budaya hantar pi balas balik ni, tak apa nak ada dah. Dia hantar pi hari ni, hak jenis hantar gambar. Tu ada. Kawan ni hantar gambar ni, kawan ni balas mai gambar ni balik, duk lawan gambar. Padahal di rumah tak ada apa pun. Hak ni duk ada lah ni. Kan? Duk perangat kawan tu kan. Padahal buka puasakan murtabak ah. Duk hantar pi kambing golek, duk hantar pi ayam panggang. No, semua Google lah. Hak ni duk ramai yang duk buat perangai ni. Tuan-tuan, bagi dia makan, kata Nabi, sehingga mengenyangkannya dari kelaparan. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahu Allahu baban min abwabil jannah. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu syurga yang tidak dimasuki oleh orang lain kecuali oleh orang-orang yang sepertinya. Syurga duk tunggu dah. Kan dalam hadis yang lain Nabi kata syurga rindu 4 golongan. Antara 4 tu siapa dia? Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Syurga rindu ni orang hak macam ni. Hak duk bagi makan orang yang lapar, orang yang susah, orang yang berbuka puasa. Tu lapar tu, orang puasa tu. Kan? Mana ada orang puasa dah buat muka kenyang tu bila azan panjang pun dia tarik muka macam dah. Baru azan, nak abang kata lapar. Kan? Syurga rindu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah golongan ashabul maimanah. Golongan ashabul maimanah, golongan kanan, golongan yang suka memberi makan kepada orang yang tidak mampu. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Surah Al-Balad. Atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim dari kaum qarabat, atau orang miskin yang terlantar di atas tanah. Kata Allah, orang miskin hak terlantar atas tanah tu, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila kita buat benda ni, Allah lagi sekali ingatkan kita dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim serta orang tawanan. Bagi makan orang miskin, bagi makan anak yatim, bagi makan orang tawanan. Dan Allah kata dalam ayat yang ke-9, kita buat benda ni cantik dah, tapi Allah pesan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ni kena jaga benda ni. Kita bantu tu cantik dah, tapi kena jaga benda ni sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata.
Hak kita duk bantu orang, hak kita duk tolong orang, hak kita duk sedekah bagi kat dia 2-30 waktu dia sesak apa semua tu. Tuan-tuan, kita buat tu liwajhillah, kerana Allah. Allah abang dah, bukan apa takut mai ke depan nanti kita clash sikit dengan dia. Tuan-tuan, kita ungkit boleh. Hang dulu waktu hang susah aku, hang mai duk cari, mai duk minta 230 kat aku. Nampak tuan-tuan, rosak pi pahala kita. Tuhan akan datang, ni hak duk bagilah ni, lepas tu duk sebut-sebut tu lagi. Nah, Allah kata liwajhillah, semata-mata kerana Allah. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan. La nuridu minkum jazaa. Kami tak mengharapkan apa-apa balasan. Bagi, jangan harap orang nak balas balik. Itu Allah ajak kita. Nah, jangan bila bagi duk harap dia akan balas. Tuan-tuan, Allah nak balas ni banyak cara. Tapi jangan harap orang tu balas balik. Nah, kita bagi kuih kat dia, jangan duk harap dia balas balik laksa kat kita. Kalau dia bagi, alhamdulillah, ambil tuan-tuan rezeki, kan? Tapi jangan harap, kata Allah, wala syukura, atau ucapan terima kasih. Kita bagi ke orang tu, dia terima kasih pun tak kata. Dia punya pasal, dia nak kata terima kasih ke, tak mau kata terima kasih ke, dia punya pasal. Tapi orang jenis ni peribahasa dah kata dah, orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa, kan? Orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Orang bagi kita ni tuan-tuan ada budi bahasa dia. Orang bagi tak nanti suruh, kita sendiri ni rasa syukur tuan-tuan, ucaplah terima kasih kepada dia. Terima kasih kepada dia, tanda syukur. Kita nak bersyukur sama manusia pun tak reti tuan-tuan, bagaimana nak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. No, tak, tapi kita hak bagi ni Allah ajak macam tu. Jangan duk harap ucapan terima kasih daripada dia. Nak abang kita buat ni memang lillahi ta'ala, liwajhillah, kata Allah. Tuan-tuan, kan, jangan bunyilah. Kan, entah pun duk menggelisah dah ni. Dah jam bunyi, tak apa, bila bunyi dia menggelisah lalu. Kan, baru duk tang tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, kalau nak tengok dalam bab bagi makan ni tuan-tuan, satu orang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi yang hijrah lepas Nabi. Saya tutup dengan kisah ni, tuan-tuan. Boleh ikut? Kan nak wantirah? Boleh sikit lah. Suhaib Ar-Rumi, dia hijrah ni lepas daripada Nabi. Nabi dah hijrah dah, baru dia hijrah. Nah, ketika mana dia nak keluar daripada kota Mekah, musyrikin Quraisy buat roblok, tahan dia. Wahai Suhaib, dulu kamu masuk main Mekah ni dalam keadaan sehelai sepinggang. Kamu susah, kamu cari harta di Mekah ni sehingga kamu ada harta kaya raya. Takkan kamu nak keluar daripada kota Mekah ni macam tu sahaja? Mereka tak bagi dia keluar, kan? Tak bagi dia keluar. Suhaib ni satu orang usahawan yang berjaya, usahawan terulung zaman Nabi SAW. Mereka nak mai kat dia, dia kata, kamu jangan hampir kepada aku sebab aku satu orang pemanah yang tepat. Mereka nak kepung dia, tak mau bagi dia keluar sebab harta. Jadi tuan-tuan, dia bincang dengan puak-puak ni, dia kata, bagaimana kalau aku tinggalkan, aku serahkan segala harta aku yang aku dapat di sini di Mekah ni, aku serahkan harta aku ni kepada kamu. Kamu ambil lah harta aku ni, kalau kamu nak, kamu ambil lah. Tapi dengan syarat kamu lepaskan aku untuk berhijrah. Tuan-tuan, puak-puak musyrikin ni dengar macam tu, selalu lah, kira pakai jadi, tak apa, kalau macam tu boleh keluar. Tuan-tuan, dia hijrah keluar ni seorang, dia sallallahu alaihi Muhammad, selai sepinggang harta dia serah habis kat puak-puak ni. Nak sampai ke Quba, Nabi duduk di Quba banyak malam tuan-tuan. Tu Nabi bina masjid Quba. Nabi bina masjid Quba.
Nak sampai kat Nabi ni ada waktu ketikanya letih tuan-tuan, lapar, sallallahu alaihi Muhammad, tapi sebab rindu yang mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringin sangat nak jumpa dengan Nabi, nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi itulah tuan-tuan memotivasikan dia kuat dan semangat semula. Ni sahabat ni atas dunia pun rindu sangat dah dengan Nabi tuan-tuan. Atas dunia pun sangat rindu dah nak bertemu dengan Nabi. Apatah lagi di akhirat tu, hari yang sangat-sangat kita perlukan syafa'atul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila dia sampai kat Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok dia daripada jauh, Nabi dia senyum. Dia tengok wajah Nabi yang senyum tu tuan-tuan, tak tahu nak gambarkan macam mana seronoknya hati ni. Seronoknya hati ni sebab boleh jumpa dengan Nabi. Allah izin tengok wajah Nabi, Nabi senyum. Tuan-tuan, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa kat Suhaib ni tuan-tuan? Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. 3 kali Nabi ulang ayat ni. Gelaran dari Abu Yahya. Mana Nabi tahu tuan-tuan? Nabi duduk di Quba. Dia kena sekat tu, nak keluar mai daripada Mekah tu kena sekat. Mana Nabi tahu? Dia kata sesungguhnya Allah sudah kabarkan kepada kamu ya Rasulullah. Allah dah habaq dah, Allah dah wahyu dah, malaikat mai habaq dah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Mana dalil dia? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 207, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara manusia kata Allah ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah. Suhaib nak tinggal segala-galanya tuan-tuan. Kita hari ni terkali tinggal agama pasal dunia. Sehingga sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad tuan-tuan, Sayyidina Umar gelar kepada Suhaib ni mubadzir. Sebab ada kalanya tuan-tuan, dia bantu orang ni tak kena pada tempat. Dia bantu orang, bagi makan orang miskin ni sampai tak kena tempat. Tu yang Sayyidina Umar gelar dia mubadzir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Kata Suhaib, tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Sayyidina Umar kata, dia jawab macam tu. Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah malam ni ada satu kita habis. Jadi cukup sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Saya minta ampun, maaf banyak-banyak. Lebih masa sikit tuan-tuan. Sampai tak ada dah jam. Naik tu dia solat. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, banyak umur kita jumpa lagi bulan depan. Rasanya hari Rabu kot. Rabu ke 3 ke 4 saya pun tak ingat dah tuan-tuan. Minggu depan lah insya-Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah kalau ada terkasar bahasa, tertinggi suara, terlajak masa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ni insya-Allah. Dan sebelum saya berhenti tuan-tuan, saya nak info sikit je masa saya ambil. Sebab tuan-tuan tengok tabung tu bukan tabung saya. Biasa saya bawa tabung tadika saya. Tapi start daripada Jumaat 2 minggu lepas, mula pada khutbah di Sungai Ulang tu, saya hold tabung saya bawa tabung Ustaz Bakri Yahya. Memang dulu saya kutip untuk sekolah dia pun, tapi bila mana saya buka tadika Islam ni, saya tak kutip dah lah. Tu tabung tu saya ada. Saya sebab apa Ustaz bawa tabung ni? Mungkin tuan-tuan tanya, pasal Ustaz Bakri Yahya lah ni, dia sekolah dia dekat Yang Putih Junjung. Dah 6 tahun operasi. Pasal dia lah ni Allah uji dengan satu musibah yang agak berat. Musibah yang agak berat. Dia hampir pitam di Membeng Simpang 4. Tuan-tuan, ada orang perasan, orang angkat bawa dia dalam kereta, sallallahu alaihi Muhammad. Orang tanya boleh balik dah Ustaz? Boleh. Kawan tu pun tak apa yakin tuan, duk tunggu pada jauh parti tengok kat setengah jam tak kuat bergerak juga. Telefon kawan-kawan dia, depa main ambil. Memang tak boleh bergerak dah tuan-tuan. Mata pun tak boleh buka. Balik rumah tuan-tuan, dia tak pergi hospital. Dia main pula kali kedua. Dia bawa pergi hospital, sallallahu alaihi Muhammad, saya pergi klinik, lepas tu bawa pergi hospital. Kena pergi hospital.
Doktor cek dia punya, masa di klinik tu doktor cek, dia tak mau pergi hospital. Doktor paksa suruh dia pergi juga. Pasal darah tinggi dia. Pada ketika tu doktor cek di klinik tu, sallallahu alaihi Muhammad 200 lebih. Darah tinggi dia. Kencing manis dia 28. Orang hak ada kencing manis tahu ni. Saya alhamdulillah lah tak ada lah kencing manis, dan minta tak mau lah. Kan, sebab tu saya pergi kuliah, saya tanya orang, berapa tinggi ustaz? Saya alhamdulillah lah, cakap lah, saya dengan dia beza 2 tahunnya tuan-tuan. Kan, tapi alhamdulillah saya pun tak mau tuan-tuan, pasal saya pun manis dah. Tak mau kencing manis. Tak mau lah. Kan, tuan-tuan, tahan di hospital berapa hari tuan-tuan, Allah tarik nikmat dah. Saya tak boleh cerita kondisi dia, tak boleh cerita, keluarga dia tak izinkan. Tapi tuan-tuan faham sendirilah. Allah tarik dah nikmat dia tuan-tuan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nah, agak-agak Allah ambil nikmat ni seketika dan sementara sahajalah, sebab dia ada sekolah tuan-tuan. Bulan-bulan 50,000 juga dia kena cari gaji guru lah, makan budak-budak apa semua. Nah, agak-agak seketika lah insya-Allah tuan-tuan. Nah, dia boleh lah cakap, tapi ada sikit-sikit tak apa-apa. Inilah. Dan dia nak berdiri pun lutut tak apa kuat. Nah, jadi berat degatlah ujian tu. Jadi saya atas dasar sahabat ni tuan-tuan, saya hold start lah tabung saya, insya-Allah untuk bulan ni saja kot. Tu yang saya bawa tabung dia. Nah, mudah-mudahan dapat ringankanlah sikit beban sekolah dia tuan-tuan, nak bayar gaji guru dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang menyumbang boleh masukkan dalam tabung tu, ataupun nak main ustaz ni zakat nak serah kat pihak sekolah ke apa ke, tak apalah, abaklah insya-Allah. Ataupun tak ada apa nak bagi malam ni tuan-tuan, dalam solat tuan-tuan, doa tuan-tuan, selitlah nama, semoga Allah sembuhkan Ustaz Bakri Yahya ni. Nah, ya Allah sembuhkanlah Ustaz Bakri Yahya seperti sedia kala. Cukup dah tuan-tuan, tu pun alhamdulillah dah. Mungkin ada di antara doa tuan-tuan ibu-ibu malam ni yang Allah angkat tanpa hijab. Mungkin ada di antara tuan-tuan ni wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, kita pun tak tahu. Nah, jadi kalau hatu je tuan-tuan mampu, ibu mampu, tak apalah, buatlah doa lah tuan-tuan sekalian. Insya-Allah dengan keberkatan doa, ajaibnya doa tu, mudah-mudahan Allah pulihkan dia seperti sedia kala insya-Allah. Sebab dia seorang je cari dana untuk sekolah dia, tuan-tuan. Bila jadi macam ni kelang kabut jugalah. Nah, jadi atas sebab itulah tuan-tuan, saya bantu sekadar yang termampulah. Nah, tapi hakikat yang sebenarnya tuan-tuan, setiap masjid dan surau lah yang banyak membantu, sebab banyak menginfak dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Jadi terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah bagi gantian yang terbaik di dunia wal akhirah, bahagia dunia bahagia akhirat insyaallah, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.